Superhero yang dipilih oleh Sekolah Kebangsaan Putra adalah Power Rangers. Jadi dalam Power Rangers ni, kuasa yang dimiliki ialah seperti kekuatan, kelebihan, keupayaan kendiri, kelajuan, berkuasa tinggi. Dan ini adalah superhero dalam kumpulan, di sini adalah dalam kumpulan SLT. Dan untuk superhero dalam MLT ada di bawah sini merangkumi untuk unit-unit, unit kurikulum, unit HEM, unit core kurikulum, unit pendidikan khas dan unit pentadbiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai pemimpin superhero iaitu lambang warna merah yang memiliki kelajuan, speed. Jadi alhamdulillah saya menggunakan standard kompetensi kepengetuaan Sekolah Malaysia dalam bidang 9 bidang pengurusan yang saya buat seiring. Jadi alhamdulillah berdasarkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Power Rangers ini, saya telah mengetuai dan kami telah mendapat banyak kejayaan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok kat sini, kita ada satu sudut maklumat. Ini memaparkan kejayaan Sekolah Kebangsaan Putra yang telah dicapai pada tahun 2019. Ini letak dekat Dewan Putra Sarjana, iaitu Bintara Bahasa Inggeris, Bintara Kelab Pendidikan Alam Sekitar, Inovasi, Core Kurikulum dan Program Pendidikan Khas Integrasi, iaitu PPKI. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya menjadi guru besar di SK Putra ini, saya telah ikut orang kata apa, satu buku penulisan daripada Dr. Martha Wilson. Kajiannya selama 25 tahun. Dia merupakan CEO TSI, iaitu bukunya yang bertajuk LEAP, iaitu berubah dengan cepat. Jadi di sini kita tengok ada 4 domain. Yang pertama ialah penguasaan personal, penguasaan motivasi, penguasaan interpersonal dan penguasaan organisasi. Jadi daripada 4 domain inilah kumpulan Power Rangers daripada SLT dan MLT telah melakarkan pelbagai kejayaan di Sekolah Kebangsaan Putra. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Puan Guru Besar, Puan Rokiah, pegawai-pegawai daripada JPN, daripada bahagian teknologi dan juga guru-guru lah daripada SK Putra. Okey, jadi saya sebenarnya ni dia bukanlah lawatan kerja sangat. Lawatan perkenalan ya. Nak say hello. Yang pertama sekali saya nak kenal guru besar ataupun pengetua. Yang keduanya saya nak lihat sekali imbas ya sekolah tu macam mana. Sebab pada saya tak boleh dapatkan info daripada orang lain. Sebab saya takut info tu tak tepat dan saya akan memberikan satu persepsi yang tak adil untuk sekolah tu. Jadi nak tak nak saya akan usaha jugalah untuk melawat sebanyak 104 sekolah yang ada di Perlis ni. Jadi jadi ini adalah sebahagian daripada sesi lawatan tersebutlah ya. Jadi bila saya di pengarah ni, saya punya tugas dia berbeza sikitlah. Dulu saya bangunkan cikgu ya, grow teachers. So hopefully teachers can nurture the students. Kan sebab kita di peringkat sekolah, di peringkat pelaksanaan. But when I became the director, the pengarah, saya dah tak boleh nak turun nak grow cikgu lagi dah, because I don't have time. So saya kena naik ke atas sikit, iaitu saya kena grow staff-staff di JPN dan saya kena grow PGB. Kan, kena grow PGB. Dan hopefully PGB akan nurture the teachers. Jadi kemudian dia akan turun-turun lagi lah ke bawah.
Okey. Cumanya saya ucapkan sangat-sangat tahniah yang cukup tinggilah ya kepada sekolah ni, because if you come to this kind of school, you selalunya you takkan ada nak cakap apa lah, sebab everything pada saya dia di satu level yang level kayangan. Kan orang panggil sekarang kan level kayangan kan. Kalau COVID tu dia panggil apa? Kluster kayangan. Pada saya this is almost perfect lah. Patut pun Duta Norway pun main melawat. Macam JPN pun kan. Of course dia akan pilih sekolah yang terbaik lah kan. Orang Norway nak main melawat. So tahniah lah kepada Cikgu Rokiah. Jadi saya pun I got no doubt lah. Sebab berdasarkan daripada apa yang saya lihat tadi, memang keupayaan Puan Guru Besar ni sangat bagus. Dan of course lah, macam di IAB dia kata, seorang wartawan kata, dia tak pernah tengok sebuah sekolah yang bagus tapi diterajui oleh seorang guru besar yang tak bagus. Dia akan tengok sebuah sekolah yang bagus dan pastinya sekolah itu akan diterajui oleh seorang guru besar yang bagus. Jadi itu memang kita tak nafikan lah. Ya? Sebab guru besar ni, dia adalah pencetus, pemimpin, penginspirasi, memberi motivasi, memberikan idea, walaupun sometimes dia perlukan idea daripada cikgu-cikgu jugalah. Jadi saya rasa kekuatan di sini adalah disebabkan keupayaan pemimpin itu, dan of course lah gabungan, penggemblengan daripada cikgu-cikgu yang ada PIBG, dan of course mengambil kesempatan daripada apa yang sempat. Okey, cumanya I got no comment. Saya sangat berpuas hati. Cuma apa yang saya nak sampaikan ini adalah sebagai sekadar kalau boleh lah ditambah baikkan. Saya just nak bagi idea. Okey, yang pertama sekali, apa pun yang berlaku di sini, kita kena lihat yang student yang kita sedang latih, sedang didik ini, dia akan keluar daripada sekolah rendah, dia akan pergi sekolah menengah, dia akan masuk ke universiti, ke kolej dan sebagainya. Dan pada ketika itu, okey, katakanlah budak darjah 6, dia mungkin akan ada lebih kurang 10 tahun lagi. So kita kena lihat 10 tahun lagi tu apa yang ada di depan budak-budak ni. Itu yang kita kena bagi pada dia. That is the content yang kita kena bagi kepada pelajar-pelajar kita. Jangan lihat kita hanya nak bagi pada pelajar-pelajar kita setakat dia habis darjah 6, dia masuk sekolah menengah. Lepas tu lantak bilah, kan? Bukan anak murid aku lagi lah. Tu adalah anak murid sekolah menengah, walaupun dia bekas anak murid kita. No. Okey, sebab apa? Kita kena fikir, sebab sekolah ni adalah root, adalah akar. Kalau akar tu kuat, insya-Allah, ya, dia pergi sekolah menengah pun dia akan ada satu jati diri yang kuat. Sekolah tu kawan dia ajak buat macam-macam pun, dia akan still ingat. Cikgu-cikgu di sekolah rendah dia selalu cakap, kan, kena sayang sekolah, kena sayang cikgu. Jadi dia takkan buat benda-benda yang lain. So apa yang dibuat tadi ni saya nampak memang bagus lah. Memang bagus. Okey, cumanya kita kena lihat pada IR 0.0 ni, dia sangat mementingkan IoT, Internet of Things. Okey, jadi harapan saya supaya pedagogi kita pun, kita kena ada satu showcase lah. Yang mana bukan saja kita nak showcase surah, bukan saja kita nak showcase benda-benda ini tadi, tetapi sebagai pengisiannya kita ada satu showcase pedagogi. Contohnya macam green screen ni, that is not pedagogi, that is apa? Tak, macam green screen ni, dia adalah satu kemudahan. Dia bukan pedagogi tau. Pedagogi ni ialah your teaching strategy. So macam mana nak createkan satu, macam-macam lah ada. You buka je YouTube, you ada project based learning, you ada flip classroom, kalau kaedah-kaedah PK21 tu. Jadi kalau dapat lah antara showcase yang perlu ada di Sekolah Putra ni untuk memantapkan lagi apa yang dah ada ni, ambil satu pedagogi yang dia menjadi satu, orang kata satu trend untuk Sekolah Putra ni. Contohnya PBL, Project Based Learning. Jadi banyak budak-budak buat projek dan sebagainya. So itu akan lebih memantapkan lagi. Okey, secondly, saya melihat pada banyak-banyak kejayaan ni, tetapi kita perlu tanya pada diri kita. Ada dua benda yang kita kena tanya. Yang pertama, berjayanya menang itu, menang ini, terlibat daripada ni, pergi luar negara dan sebagainya, how many percent? Kan, kalau kata budak darjah 6 nak keluar pergi tingkatan 1, ada 100 orang,
berapa persen yang benar-benar terlibat, yang telah kita exposekan pada benda-benda ni. Kan contohnya, kalau katakan kejayaan badminton, mungkin berapa persennya budak. Jadi kita kena tengok, kalau dapat keseluruhan dapat merasai lah kejayaan-kejayaan tu. Jadi mungkin yang lain tu dengan kejayaan-kejayaan lain. Jadi maksudnya distributive of successor tu, dia kena lebih terbuka lah, lebih terbuka. Yang keduanya, apa-apa yang saja yang kita buat, dia mesti melibatkan budak, dan budak itu mesti melalui proses. Kan? You tanam terung. Okey, kita tak nak cikgu yang tanam terung tu. Jadi budak-budak ni tolong bungkus je. Tolong bungkus, tolong hantar kat cikgu yang beli-beli. We want the student to experience the process from the beginning. Daripada polybag tu, isi apa, isi baja ke, isi pasiak ke, isi apa ke, macam mana nak tanam, apa jenis-jenis terung, dia perlu tahu. So, bermaksudnya apa yang kita buat akan directly involve the student experience. Experience student itu dalam proses menghasilkan buah terung tadi. Dan macam tadi kata betul lah, integration of lesson tadi, bila kita bela ikan, kita belajar maths, kita timbang, so that is very good lah. Tapi make sure benda tu budak akan merasai dia, bukan banyak lebih kepada cikgu yang banyak buat kan. Sebab memang susah sikit nak ajar budak ni, tapi that is the process of pendidikan lah. Okey, dan saya juga nak mencadangkan, besides green screen yang you nak buat tadi di Skodema satu cikgu Siti dia dah start lah, maybe boleh share experience lah. Okey, antara benda yang saya nampak lah, to this kind of school punya standard, you can start introduce coding. Coding ni kalau nak buat gunakan robot dengan drone, dia mungkin agak mahal sikit. Tetapi one of the approach yang you boleh gunakan untuk train budak buat coding ni adalah menggunakan gamification. Untuk budak sekolah rendah ni buat game-game yang simple lah. Ulak, makan apa ke apa kan. So antara yang boleh buat lah. To this standard saya rasa sekolah ni dah boleh start buat. Okay, secondly, kalau you rasa smartphone ini boleh membantu dalam aspek pembelajaran, PDPC dan sebagainya, budak nak dapat maklumat. If you ask me, kalau tanya saya, ada cikgu perpustakaan, buku-buku ni cikgu dah tak berapa nak relevan dengan budak-budak kita. Kalau boleh, kalau ada duit lah. Saya rasa Puan Rokiah ni dia pandai cari duit. Buat apa, virtual ke apa? Virtual library. Jadi maksudnya, letak iPad lah. Letak iPad ataupun kalau kita, ataupun minta seorang ibu bapa, derma telefon yang okey sikit lah kan. Jadi virtual lah. Jadi dia cari maklumat, maksudnya ada wifi sikit ke apa ke. Jadi itu lebih menampak, boleh lebih akan meningkatkan pada saya standard yang telah sedia ada lah. Dan dia menepati apa yang budak itu akan face pada zaman dia membesar nanti, zaman IoT dan sebagainya. And then, of course, bila ada green screen, I need teachers to be YouTuber lah. Kan, jadi hampa tak perlu lagi lah nak jual tudung bawal lah, jadi apalah semua online, jual kacang lah apa semua. Mengarut lah tengok cikgu-cikgu lah ni, jual kacang lah apa semua kan. Jadi YouTuber lah. Mengajar tu orang tengok jadi macam Pavitra. Tapi Pavitra ni masalah pula kan. Dah belasah dia apa suami dia pula. Dah pergi padam semua kan. Aduh, saya pun jam. Saya pun peminat dia kan. Orang duk kutuk tu kan. Saya punya defend dia kan. Lah jadi macam tu. Aku pun give up lah kata kan. Tapi I hope cikgu-cikgu akan start. This is your new income, new norm of income. Kan tak payah lagi susah-susah nak jual kuih lah, agak-agak lah apa kan. Bukanlah jadi masalah benda tu kan. That is rezeki Tuhan nak bagi kat you. Tapi kalau boleh kita buat sesuatu yang kena dengan line kita. So besides being a cikgu YouTuber, it's already kalau boleh start juga belajar tentang infografik. Infografik kan maksudnya macam detail-detail macam ni kan. Ni infografik lah lebih kurang lah ni. Tapi ni lebih kepada apa tu, I think apa semua kan. Jadi infografik ni lebih mudah untuk budak memahami apa yang kita nak ajak, terutama benda-benda yang complicated sikit lah. Okay, so this is my salam perkenalan saja. Jadi salam perkenalan ni kalau jumpa saya di Pasar Malam Bintong ke mana ke, sebab saya suka pergi Pasar Malam. Antara favourite saya lah. Dulu saya pun kaki YouTube kan. Ni karipak apa semua. Bila jadi pengarah, takkan pengarah nak buat YouTube karipak lah, tak boleh lah kan. Hakim pun marah. Okay, alright so tegurlah saya. Tegur saya. Okay, bos ke, tuan pengarah ke. Jadi saya tahu lah dia cikgu kan. Saya mana boleh ingat semua ni. Orang JPN dia pun saya tanya, you fikir ke? Lupa kata dia JPN.
Right, so itu sajalah. So Tuan Parokia, terima kasih. Okey, insya-Allah ada lapang nanti saya akan datang melawat dengan lebih detail lah. Bukan saya tak sudi, tapi nak kejap lagi lagi 2 sekolah ni. Kan. So hopefully dapat dalam 40 minit. Hari ni so dapatlah 5 sekolah. Jadi besok mungkin boleh dapat few schools lagi. So thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tahniah yang tidak terhingga lah daripada saya. Within dalam 2 tahun you boleh develop sekolah you jadi macam ni, memang pada saya sangat respect. Sebab saya ada ni fikir-fikir yang Yalah, hebat. itu saya kata. You saya. hebat, and then fikir pun you dah train untuk jadi hebat. So dia akan jadi semuanya hebat lah. Dan sokongan GPN banyak kat saya Yalah. ni. Ketua GPN yang Ya, ada ni. kita pun insya-Allah lah kalau ada kita akan terus lah support kan. Memang itu kita punya tanggungjawab. Terima kasih. So okey, terima kasih ya. Saya minta diri dululah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.